Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. قال اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan keberkatan dan bagikan peluang pada kita pada petang ni. 2 hari yang telah lalu kita tak ada boleh buatkan live show kita kerana ada sibuk ke ataupun keuzuran sikit sebanyak. Insya-Allah kita mari sama pula pada petang yang berbahagia, petang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita dan ibu-ibu dan bapa kita dan penonton-penonton kita semua, saudara-saudari yang dak mengikuti, sama-sama kita boleh berkat ataupun kita boleh sejukkan mata hati dengan sebab kita dengarkan kisah-kisah ulama, dengarkan kisah-kisah daripada tokoh-tokoh besar, daripada fatani kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al ulama warasatul anbiya ataupun al ulama sirajul ummah, ialah ulama-ulama ini dikatakan pelita bagi ini umat. Pelita untuk menyuluhkan ini umat ialah kena kepada ulama-ulama. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda kata al ulama sirajul ummah ataupun al-ulama warasatul anbiya. Ulama dikatakan pelita-pelita ataupun dikatakan orang-orang yang dapat menyuluhkan umat ini kepada jalan kebenaran dan jalan hak ataupun jalan yang lurus ataupun jalan yang betul. Maka ulama-ulama dikata ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yakni ulama yang mengikut dikatakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-jamaah yakni daripada as-sahabah. Ulama-ulama ahli sunnah yakni ulama yang mengikutkan jalan bagi Nabi, dan ulama-ulama yang yang berkumpul dan mengikut dengan jalan as-salafus salih, itu dikata ulama yang benar, ulama yang hak. Kemudian kita berbicara tokoh yang kedua daripada para ulama petani kita dikatakan Nikdi. Syekh Nikdi ialah dikatakan cucu saudara kepada Tok Syekh Daud kita, ataupun dikatakan dia ni juga anak akak bagi Syekh Daud kita, Al-Fatani. Kemudian Syekh Nikdi kita ni duduk di Mekah saat itu, mula-mula duduk di petani, tapi kerana duduk di petani saat itu kerana kesusahan daripada golakkan daripada musuh yang serahkan Fatani kita, maka Syekh Nikdi kita dengan keluarga dia, dengan daripada ayah dia ataupun daripada keluarga dia berhijrah dan berpindah pergi kepada Terengganu. Maka duduk Terengganu saat itu banyak tahun lebih kurang. Lepas itulah Syekh Nikdi kita ni berakad pula naik kepada Makkahul Mukarramah. Maka Syekh Nikdi kita juga dia sempat ataupun dia tu belajar dan mengaji kepada Tok Syekh Daud kita sendiri di Makkahul Mukarramah, dan dia ni juga orang yang cebok ataupun timur daripada ilmu-ilmu Syekh Daud kita. Dia terima ataupun cebok daripada ilmu-ilmu Tok Syekh Daud kita. Lepas tu kita nak ceritanya bersamanya daripada muridnya. Murid Syekh Nikdi kita ketika lepas pada dia belajar, dia mengaji kepada Tok Syekh Daud kita. Maka anak murid dia tu siapa dia? Setengah daripadanya. Dia kata antara murid-murid kenamaan ternama seperti Jadi anak murid bagi Syekh Nikdi yang terkenal, yang ternama, yang terkenalnya
Di antara mereka ketika Syekh ni duduk mengajar ni, yang pertama Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Al-Kelatani. Dah. Makna Syekh Nidin ni anak murid dia yang terbesar, yang diterkenalkan di kalangan murid-murid bagi Syekh Nidin, yang nama Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Al-Kelatani. Kelantan itulah. Kelatani you ataupun dikata Kelantan itulah. Dah. Mana anak murid dia tu yang pertama nama Syekh Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman ialah Al-Kelatani. Ialah Kelatani yang dah dikatakan Kelantan. Syekh Muhammad Abdul Rahman, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Kelatan tu dikata anak murid yang pertama. Yang keduanya anak murid dia nama Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Hak saat ni Syekh Muhammad bin Abdul Rahman, Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Al-Kelatani. Kelantan. Dikatakan anak murid yang pertama, anak murid yang masyhur, anak murid yang terbesar juga bagi Syekh Nidin, nama Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman Al-Kelatani. Yang keduanya anak murid yang masyhurnya, anak murid bagi Syekh Nidin kita ni, ialah kena pada Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Yang ketiga Syekh Muhammad Saleh bin Zainul Abidin Al-Fatani juga. Dah. Yang kedua Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, yang ketiga Syekh Muhammad Saleh bin Zainul Abidin Al-Fatani, yang keempat Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Syekh Ahmad kita ni pun dah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani ni dikatakan anak murid bagi Syekh Nidin. Maka Syekh Ahmad ataupun Tok Syekh Ahmad kita ni dikatakan Tok Tuwe ataupun Tok Faridatul Faraid. Yang kita cerita dulu ialah sepupu bagi Pak Dai Mekah ataupun dikatakan Tok Bakuratul Amani. Maka Tok Bakuratul Amani ni dikatakan sepupu bagi Syekh Ahmad. Maka Syekh Ahmad kita ni dikatakan setengah daripada kitab yang dia karya Tashilul Amani ialah kitab Nahwu. Kalau kita tengoknya kitab Nahwu ialah dikatakan karangan bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka setengah daripada anak murid Syekh Nidin dah. Jadi Syekh Ahmad kita ni tak ada ngaji dengan Tok Syekh dengan Tok Syekh Daud. Tapi ada ngaji kepada anak murid bagi Syekh Daud ialah cucu saudara bagi Syekh Daud. Maka kena kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Maka Syekh Ahmad ni pun dah ngaji kepada Syekh Nidin juga. Makna kata besar jugalah daripada ulama ataupun daripada besarnya daripada ilmu-ilmu. Dan masyhur juga Syekh Nidin ni siapa Syekh Ahmad kita dia belajar dia. Yang kelima Syekh Abdul Salam bin Idris Al-Ashiyu. Dan yang bahasa Asyi. Dan yang keenam Syekh Usman bin Syihabuddin Pantayani. Syekh Usman bin Syihabuddin Al-Pantayani. Yang tujuh Tok Kumuning Haji Ismail bin Abdul Hamid Macang Kelantan. Kampung Macang Kelantan lah. Dan ke-8 Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman Kota Baru Kelantan. Jadi bermakna anak murid yang besar-besar daripada dia ni daripada petani 1, 2, 3. 3 orang daripada petani. Dan daripada Kelantan tu dikatakan dah 2, 3 orang. Lepas tu daripada Pantayan ni 1 orang, daripada Al-Asyi 1 orang. Ini dikatakan anak murid dikatakan anak murid bagi Syekh Nidin yang dikatakan cucu saudara bagi Syekh Syekh Daud kita Al-Fatani. Krianya di sepanjang mengajar kitab tokoh ulama besar ini juga banyak menyumbang tenaga di bidang penulisan kitab. Antara karangan yang telah dapat dikesan ada seperti berikut. Jadi makna kata kriya dia, hasilan daripada dia ataupun daripada jaksa bagi Syekh Nidin ni. Di sepanjang mengajar kitab, sepanjang dia duk mengajarkan kitab di Mekkatul Mukarramah, banyak hak kita duk cerita-cerita dah ulama-ulama petani kita ramai daripada duk mengajar di Masjidul Haram ataupun duk mengajar di Masjidul Haram, patut duk mengajar di rumah-rumah, dan setengah pada Syekh Daud kita Al-Fatani
dan anak murid dia Syekh Qadir, nah, anak murid dia tu daripada Syekh Nikdi, dan pula daripada Pak Da'i kita sendiri, daripada Syekh Ahmad kita sendiri, dan Tok Kamar dia daripada Syekh daripada Baba Sing Surat, daripada Beli Cahaya, daripada Kujali Fok ni, Fok dia mengajar kita wayak dah dulu. Mereka ni orang panggil orang yang sempat mengajar di Masjidul Haram. Tapi mari pada zaman kemudian ni, maka tak bolehlah nak mengajar di Masjidil Haram, kerana orang panggil berubah di segi politik, berubah di segi masalah pemerintah, berubah di segi masalah kerajaan, maka tak bolehlah orang kita nak mengajar sejarah. 10 tahun 20 tahun kemudian ni tak boleh nak mengajar. Di sepanjang mengajar kita, tokoh ulama besar ini juga banyak menyumbang tenaga. Banyak perhabiskan tenaga, menyumbang tenaga, perhabis tenaga dah. Lagi pula orang panggil gerbai dan cuah tenaga dan raga di bidang penulisan kita. Makna kata ulama-ulama besar daripada tokoh-tokoh petani. Ibu-ibu dan bapa yang dihormati, kita tengok daripada tok-tok guru kita, daripada tokoh-tokoh ulama petani, mereka tapak gapo kepada kita yang awal-awal sekali. Daripada zaman 1000 dekat hampir 1000 tahun daripada ulama-ulama, daripada negeri Jamil mari penega di tempat kita, berkat-katnya 7-800 tahun, turun mari kepada Syekh Daud kita Al-Fatani, mari pada Syekh Nikdi, mari pada Tok Bakuratul Aman Syekh Pak Da'i Mekah. Kemudian ulama-ulama di zaman dulu dan ulama-ulama yang tokoh ataupun ulama besar ni, gapo banyak sekali hak mereka saat ni tu tani, mereka tabur di tempat kita, mereka saat ni tu mengisi di tempat kita. Hak pertama sekali ialah daripada ilmu aqaidul iman. Dah dikatakan ilmu masalahnya simpulan iman. Gapo masalah ilmu simpulan iman? Yakni ilmu untuk nak mengejakkan keimanan kita. Ilmu yang nak mengukuhkan keimanan kita. Ilmu untuk tani keimanan kita dengan Allah. Cuba ibu bapa cuba kaji tengok, cuba cek tengok, cuba raksi tengok, dan cuba menghalusikan. Nak kata ulama-ulama di petani, ada ulama-ulama di negeri Arab mari tempat kita. Maka semua mereka ni duk mengisi apa kepada kita? Ialah duk mengisikan ilmu akidah. Dikatakan ilmu-ilmu yang bahasa pegangi akidah, pegangi yang pegangi kita ni, keimanan kita, nak kukuh keimanan kita, kerana ini dikatakan tapak hak mula-mula sekali. Jadi kalau kita tengok di dalam rukun Islam, mula-mula kali ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mula-mula Jibril tanyanya, akhbirni anil Islam, Nabi kata an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini nak kata tapak yang pertama, tunai yang pertama, tunah yang pertama yang ulama sudah letak pada kita, ulama sudah tani pada kita di kawasan kita, di dalam menara semua ni, ulama tani pada kita ialah pertama sekali ilmu akidah. Kenapa? Kerana apabila orang kita selerak di sini, orang kita saat ni motai di sini berbapa, orang kita rusak di masalah akidah, maka rusaklah hak yang lain habis. Rusak benar-benar habis. Amo nak buat perbandingan, nak buat contohnya, seperti umur kita apabila tapak, maka lepas pada tapak tu ia tiye. Apabila tapak ia kena gapo, tiye ia kena duduk tak tapak. Lepas pada tapak ia tiye, lepas tiye tu ia berabung dan pula atas. Tapi masalah kalau kita ni tapak kita tak ada, ialah Islam kita tak ada, iman kita tak ada, akidah kita tak ada, pegangan kita tak kukuh, maka bermakna kata Islam kita itu akan runtuh sikit demi sikit, sikit demi sikit. Cuba kita hitam pada zaman sekarang ibu bapa. Cuba kita suluh di zaman sekarang. Sebab apa di tempat kita saat ni tu sudah jadi rusak, sudah jadikan masalah berkelai kabut dengan sebab keimanan kita. Tapak Islam hak yang Nabi suruh tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapak ni tak kukuh.
Apabila tapak ni tak kukuh, maka dia ia akan bergonyeh. Apabila dia akan bergonyeh, dia akan bergetak, maka perabung ia akan luruh sikit demi sikit daripada Islam kita. Semaya kita akan luruh, puasa kita akan luruh, zikir kita akan luruh. Kenapa? Yakni kerana tapak kita saat ni tu, orang panggil tak jadi, tak jadi kuat, tak jadi kemah, tak jadi kukuh. Dengan sebab itulah dikatakan, sebab apa? Yakni sebab tak kukuh. Dengan sebab tak kukuh itulah orang panggil agama kita tak kuat. Agama mula-mula sekali ialah tapak tanamkan iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dikatakan tapak Islam. Ni dikatakan akidah. Ni dikatakan keimanan. Ni dikatakan kepegangan yang dikatakan asas bagi Islam. Asasuddin. Sebab tu Nabi SAW kata, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenalkan Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakni awal-awal agama ialah dikatakan mengenalkan Allah. Dan Tuhan katanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendak mengenallah engkau, mana hendak ketahui engkau, tidak jenis Tuhan malaikat ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ibu bapa yang saya berharapnya kita di hari ini tanilah tapak kita, akidah kita, iman kita wisa kukuh-kukuh, wisa kuat-kuat. Kerana ini tipu dajjal tu duk mari dah sekarang. Dajjal tipu daya dajjal ni duk mari dah start gitu, start begini, start lah tu, start lah ni. Jadi ni sebelum daripada dajjal nak mari lagi buat apa ni? Dajjal tu kita tahu dah. Sebelum daripada dajjal nak mari ni, maknanya timbul kemarah dulu. Kemarah dulu. Apa ni ulama besar-besar pun ada pun tak ramai dah. Pas kita pun nak pakak-pakak fikir dah. Jadi makna kata dunia apabila dajjal nak mari ni, ia kemarah kuat. Kemarah ujian pun tak turun, siapa bertahun-tahun, siapa bombing tu mengekoh, maka dajjal tu mari. Dajjal tu pikul air wak roti. Tapi kita saat ni tu, kalau sebab itulah kalau orang tu dah hidup di zaman tu, sebab tu kalau orang berimej, kalau dia hidup di zaman tu akidah dia kuat, dia akan tamat isteri dia dan keluarga dia, anak dia di tiap-tiap masjid. Kenapa? Dia tahu kata tipu daya dajjal ni, dan pula orang panggil tipu daya dia, halah dia sangat-sangat kuat. Kalau dia tak kemah iman sungguh, dia akan ikutnya dengan tipu dajjal. Kerana dajjal saat ni tu orang yang sangat besar, mata sebutir, lagi pula kalau dia makankan ikan, dia ambil ikan di dalam laut, dia jemur di matahari. Ni nak kata dajjal yang akan mari di akhir zaman, dia akan tipu kita. Kalau kita saat ni dah hidup masa tu, wal-iyazubillah, kita nak duduk macam mana? Ni dajjal tak mari lagi. Koda COVID pun kita pun habis diri dah. Koda COVID kita pun nak duduk tak lekat dah. Koda COVID orang nego pun selerak tabak dah. Orang ngaji pun selerak tabak. Orang mengajar pun bermacam-macam ni. Orang panggil tipu-tipu dajjal. Orang panggil hot duk mari ni. Orang panggil tipu yang awal-awal. Tipu dajjal tu duk mari dah. Tapi masa dajjal sikit lagi, ya khak pala orang putus. Maka dia perhidup klik semula. Boleh berhidup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekuasaan kepada dajjal saat ni tu. Orang yang dia khak tekak, yang dia pacung tekak, dia hubung semula. Darah yang gelemer, darah yang ngalir, darah yang gelemer saat ni tu, dia hubung tekak hidup semula. Lepas tu kita tak yakin gana, dan kita tak percaya gana dengan dia kata dia tu Tuhan kita. Pahaya tu ada segala makan ni, ada suba-subi daripada minum mih, daripada makan ni. Tapi di zaman tu orang panggil sangat susah. Air tak ada, makan ni tak ada, minum mih tak ada. Kalau orang rapik dengan dia tu lah senihnya. Kalau orang jauh dengan dia tak senih. Supaya kita tengok di hari ni. Di hari ni berkelai kabut, cekak-cekak dah makan pun payah. Setengah-setengah cari pagi makan petang susah lah. Tak ada kerja lah. Apa lah ni kena katuk kerja pun kena katuk ke apa itu semua. Jadi bermasalah nak kata di akhir zaman tu ada uji dah. Duk kucah dah. Sebab itulah ulama-ulama besar daripada tokoh-tokoh ulama taning, dia taning tertengah akidah, dia taning tertengah keimanan. Takut iman kita tu jadi selera, iman kita takut jadi gonyeh, takut kita pergi benda yang lain daripada Allah, lebih besar daripada Allah. Pergi benda lain saat ni tu duk nampak kata Allah, tapi hakikat tu bukan. Sebab itulah ibu bapa,
Di hari ni kita carilah keimanan kita, tanamlah iman kita, tanamlah kekuatan iman kita, akidah kita, wi sungguh-sungguh, wi kuat-kuat nah, jangan kata jadi bergonjek. Kalau kita bergonjek, nyanyolah kita. Nyanyolah kita, wa amal kita, semaya kita, iman kita tak sah. Puasa kita, iman kita tak sah. Zikir kita tak sah. Sebab apa? Sebab iman kita berimeh kepada benda lain daripada Allah. Macam orang sekarang berimeh macam-macam. Kadang-kadang lidah ni tak ada Allah dah. Ada benda tu, ada COVID lah, ada masalah gitu, susah ginilah. Jadi makna kata benda lain tu besar selain dan apa besar lebih pada Allah, lebih agung daripada Allah. Tapi khasyatillah, takut ke Allah, takut kepada Tuhan tu tak ada mana. Ni cuba kita mikir, cuba kita suluh setinggi-tinggi ibu bapa ni amal nak pesan kepada mu sendiri, pada ibu bapa dan pula peminat-peminat dan penonton-penonton semua. Nah, marilah kita pakat-pakat fikir. Tengok jangan kerja ulama dulu, gapo mereka nya sibuk, mereka cuah gapo diri mereka dan pula kehidupan mereka saat itu, apa benar mereka saat itu duk habiskan masalah harta benda diri mereka, masa mereka, jiwa mereka, tenaga mereka. Nah, kemudian mereka saat ini duk habis dengan mengarang, dengan menulis apa semua kitab-kitab nak taruh kepada orang yang kemudian. Lepas tu kita fikirlah kita ni gapo gatik jaksa kita ibu bapa yang kita nak taruh ke selepas daripada lepas pada kita tak ada. Ulama-ulama dulu mereka taruh catatkan kitab-kitab, maka orang Ahmadiyah boleh baca dengan ilmu-ilmu mereka karang, boleh tengok dengan ilmu mereka karang, boleh beramal dengan apa ilmu mereka taruh. Tapi kita sekarang ibu bapa, kita ada taruh gapo, kita ada cedek gapo, kita ada buat gapo dah selepas daripada kita mati. Jaksa-jaksa yang kita selepas pada kita mati tu kita taruh gapo gatik. Ni kita nak tengok, kita fikir, kita taruh gapo gatik amalan kita, taruh rogi. Nah, masalah ibadat kita cedek rogi. Masalah semaya kita betul rogi. Masalah zikir kita betul rogi. Masalah zikrillah kita lagu mana, tasbih kita lagu mana. Kita mikir ke dak ibu bapa dengan hal ni semua ni? Keluarga kita, anak kita betul dengan jalan Allah nak kedak, jalan Rasul nak kedak. Nah, bini kita betul kedak dengan jalan Allah nak, isteri nak. Ulama dulu duk gaji sini. Ulama dulu duk buat benda ni. Ulama dulu duk karang kitab, duk taruh benda ni, sifat-sifat taruh pada anak cucu Ahmadiyah supaya orang Ahmadiyah saat ni tu boleh tengok dengan ilmu mereka, boleh baca dengan ilmu mereka, mereka dapat boleh buat beramal, mereka boleh mengaji, mereka boleh buat ikut bersama dengan apa ajaran daripada mereka saat ni. Sebab tu kita sekarang ibu bapa, kita kena suluh mari ke diri kita. Jangan suluh ke orang, suluh kita dulu. Aku hari ni semaya tu setara mana dah? Betul ke tak betul? Sah ke tak sah? Sahih ke tak sahih? Baca aku, lepas tu duduk ke aku ni betul ke dah? Semaya setara mana? Baca Quran boleh ke dah? 5 minit untuk Quran aku boleh wi ke dah? Masalah anakku betul rogi dengan jalan Allah Ta'ala nak. Nah, semua anak kita, isteri kita ni dikatakan amanah-amanah dari Allah dan pula kiriman-kiriman daripada Allah. Lepas tu kita kena ingat ibu bapa, benda hak Tuhan kirim wi kita kena ingat. Benda ni akan orang tanya. Benda orang kirim taruh, supalah demo tak nak pergi Mekah, nak kirim taruh mah di 5 kok duit 300,000. Kita jangan buat sedap duit demo mah demo tu. Demo akan tanya selepas pada demo klik Mekah. Supaya tu kita nyawa hak Tuhan bui, anak hak Tuhan bui kita, isteri keluarga tu, Tuhan akan tanya kita selepas daripada ni. Sebab tu daripada penulis-penulis, antara karang ni yang telah dapat dikesankan oleh dikesankan ada seperti berikut. Yang pertama, Lujainud Da'i fi nubzati manakibil Qutbi Ar-Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kitab yang pertama yang dikarangkan, dikarangkan oleh Syekh Nidin ni namanya Lujainud Da'i fi nubzati manakibil Qutbi Ar-Rabbani sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani makna tu ia ada karang kitab dia tu adalah makna kata dia syarah di atas kitab bagi nubzah manakibi al-Qutbi ar-Rabbani bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni kita sudah makruf. Orang yang sangat-sangat soleh,
orang yang sangat-sangat baiknya hati. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mau nak cerita sikit daripada cerita bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka satu hari dia saat itu minta izin kepada bundanya. Dia minta izin kepada ibunya. Dia kata, ya ibu, ya bunda, amo saat itu berasa nak merantaukan kepada Baghdad. Berasa nak merantau ni, berasa nak pergi ngaji di Baghdad. Pak ibu ya tanya kan, sebab apa sebab apa Abdul Qadir mu nak merantau pergi kepada mu nak merantau pergi kepada Baghdad. Sebab apa mu nak pindah, nak hijrah pergi kepada Baghdad? Dia kata, ammo ibu nak pergi belajarkan ilmu di Baghdad. Kerana di sana banyakkan ulama-ulama yang besar di Baghdad. Para ibu bapa, penonton-penonton semua Al-Baghdad dulu dinama Al-Baghdadiyu. Ataupun sekarang yang kita makruf dengan kata negeri tampung mengapa dikatakan Iraq. Dulu nama Baghdad, tapi sebelum daripada tu orang panggil Surra man ra'a. Setengah daripada kata diserenuk oleh mereka yang melihatkan Baghdad. Iaitu Baghdad ni orang panggil sungai cabai tiga. Sungai ni tu dia jadi cabai tiga. Mari ikut Mesir, mari ikut Baghdad, mari ikut Saudi kot ni. Makna kata sungai dia tu jadi cabai tiga. Baghdad ini tempat ulama-ulama yang besar. Di sini dikatakan tokoh-tokoh ulama yang besar ramai sangat pada masa tu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia royak kepada mak dia, kata, ya ibu, amo berasa nak merantau pergi kepada Baghdad kerana di sana saat itu ramainya daripada ulama-ulama yang besar. Ramai daripada tokoh-tokoh ulama dan ulama yang besar. Amo berasa nak belajar di sana, ya ibu. Maka ibu dia kata, comellah Syekh Abdul Qadir, comellah Abdul Qadir mu nak pergi ngaji di sana. Kemudian dia kata, amo berasa nak pergi. Lepas tu ibu dia kata, mu nak pergi tu boleh Abdul Qadir, tapi mu nak pergi di Baghdad sana, tapi di tengah-tengah jalan tu ramainya daripada penyamu, ramainya daripada pengopok-pengopok di jalan. Tapi kalau mu nak pergi di sana tu boleh, tapi syarat mu kena pergi dengan fok qafilah, yakni daripada fok buat penego daripada kumpulan daripada kenderaan yang nak pergi menego gapo di Baghdad, mu kena pergi ngade motor baru mu dapat selamat. Kemudian satu hari, ibu yang kata kalau mu nak pergi sana Syekh Abdul Qadir, tengok kita nak ngaji pun kena restui daripada ibu, restui daripada bapa, barulah kita nak dapat berkat, barulah kita nak dapat berjaya, barulah kita nak dapat berjaya dan najah di dalam pengajian kita, ibu dan bapa dan saudara-saudari semua. Tengok Syekh Abdul Qadir apabila ia nak pergi merantaukan di Baghdad, maka ibu dia kata, mugi besoklah kerana esok ni ada kafilah, ada kenderaan, kumpulan-kumpulan nak pergi menego di Baghdad. Di malam saat itu, apabila tahu dah pada Syekh Abdul Qadir nak pergi besok lagi, tak apalah, dia kata, ibu, amo nak buat persiapan daripada kitab-kitab amo, pakaian amo nak pergi kepada Baghdad sana. Kemudian apabila nak pergi sana tu, maka ibu dia pun jahit baju Syekh Abdul Qadir Jailani. Jahitkan baju Syekh Abdul Qadir Jailani, maka buhlah di situ 2-3 toko, 2-3 keping daripada emas untuk buat belanjanya. Ialah gapo? Ialah taruh untuk buat belanja di Baghdad sana. Besok hari berjalan tubik daripada rumah dia nak pergi kepada Baghdad saat ni. Dengan kafilah, dengan daripada rombongan, daripada jemaah kumpulan yang nak pergi buat menego di Baghdad, maka berjalan, maka adalah tengah-tengah jalan saat itu datanglah jumlah ataupun kumpulan daripada rombongan yang nak menyambungkan fok kafilah, fok hak dua rombongan hak nak pergi menego di Baghdad. Maka ketika tu apabila demo-demo tu pun mari sekat jalan. Ya kata, kamu nak pergi ke mana? Dia kata, kami nak pergi kepada Baghdad, nak pergi buat gapo, nak buat menego. Maka selepas pada tu tanya orang ni, maka pernah tua daripada pengopok saat ni, daripada penyamu saat ni, dia tanya Syekh Abdul Qadir. Dia kata, hei budak, hei orang muda, mu nak pergi ke mana ni? Dia kata, amo nak pergi ke Baghdad.
Pas mu nak pergi buat apa di Baghdad? Ya tak amo nak pergi carikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, merantau. Pas ya tak mu nak pergi buat apa di Baghdad? Karena amo nak pergi belajar dan menuntut ilmu di Baghdad. Karena mu nak pergi ngaji di Baghdad? Ya kata kerana di Baghdad ramainya daripada ulama-ulama yang besar duk mengajar di Baghdad. Amo nak pergi belajar di sana. Mu tak ada cedek gapo harta mu gapo ni benda-benda yang harga mahal, benda-benda yang harga lebih-lebih. Ya kata tak ada. Adanya buku 2 3 4 buku yang tak di dada dia. Dah. Maka daripada ketua meropok saat ni tu, apabila tengok Syekh Abdul Qadir saat ni tu, we tengok dah. Daripada buku-buku dia, daripada gapo kitab-kitab yang duk taruh di pinggir dia, maka tua pengopak saat ni tu tolak Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia kata benda ni bukan benda yang berharga ni. Benda ni bukan benda yang berfaedah ni. Aku tak ada nak benda ni, yang kata nak benda yang mulia, benda yang hak berharga, benda hak yang dinilaikan. Ya tak ada ya tak ada benda ni. Kecek mari nak jak kata Syekh Abdul Qadir ni, ya orang betul sungguh. Orang apa jujur sungguh. Ibu dia yak kata ibu dia pesan kata Abdul Qadir, mung gi di Baghdad sana, mung jujurlah hatimu, jujurlah cakap pemu, lagi pula mung kena benar pada kata emu. Mung kena benar, jangan kecek bohong. Jangan kecek bohong sekali-kali. Maka apabila tua daripada meropok saat ni tu, tanya mari, dia kata, ya tuanku duk cari gapo, duk nak gapo. Dia kata pun nak benda berharga, benda yang lebih. Maka dia waktu baikkan ni hak ibu dia saat ni tu jahat taruh untuk dia daripada berapa keping daripada dinar, maka dia halatan ni benda yang berharga. Dah. Ni benda yang berharga, ni benda yang tuanku duk cari, tuanku duk tutup ni . Lepas tu dia kata gapo ni? Dia kata daripada emas ataupun daripada daripada dinar hak mak dia cedek untuk dia buat belanja di Baghdad sana. Deh. Apabila dia royak lagu tu, maka duk mari dengan sebab jujurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Betulnya Syekh Abdul Qadir Jalani, maka tua mengopak sana silap mikir. Paling tanya, dia kata, "Hei budak, hei orang muda. Dia kata hartamu semua ni, benda hak berharga ni. Benda hak berharga ni muwi kepada aku. Tapi bahkan benda ni hak ibu mu cadang untuk mu buat belanja di Baghdad. Tapi apabila engkau saat ni tu hei orang muda, wi kepada aku saat ni tu, wi pada aku saat ni benda yang berharga daripada dinar apa ni, pas mu nak makan, mu nak buat persedia cadangan untuk mu duduk sana tu nak makan gapo?" Maka Syekh Abdul Qadir pun jawab, Syekh Abdul Qadir Jalani jawab, rezeki itu daripada Allah. Rezeki daripada Allah. Masalah tak ning walaupun hak mak ku cedek untukku, aku nak bagi padamu, hei tuanku, sebab mu tutup benda ni. Tapi tak apalah, rezeki aku di sana, rezeki aku di Baghdad, insya-Allah tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kan? Mu harap tu rezeki daripada Allah. Tapi ya Allah Taala royak dan Nabi pun cerita, tapi kita kena tutup rezeki yang halal, jangan ambil rezeki yang haram. Kalau kita tutup rezeki yang haram, maka kita saat itu akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duk kecek gimari di antara Syekh Abdul Qadir dengan tua pengopak saat ni, dia kata, "Pamu nak rezeki yang halal, aku nak rezeki yang halal." Syekh Abdul Qadir kata, "Kerana Nabi pun ada pesan, ulama ada pesan, Allah Taala sendiri pengoyak, ketutupkanlah rezeki yang halal, tinggalkanlah rezeki haram." Patut rezeki aku dapat, aku mengopak semua ni haram. Apa haram? Syekh Abdul Qadir kata, tapi apabila kita makankan rezeki yang haram, apakah balasan? Syekh Abdul Qadir kata, balasan dia tu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengopak saat ni pun tanya Maria, aku ni banyak dosa lah, banyak kesilapan, banyak kesalahan dengan Allah, sebab aku duk mengopakkan harta-harta orang, maka harta yang haram. Tapi dengan sebab betulnya dan jujurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, maka dengan sebab tu Allah Ta'ala hidayat kepada ketua bagi merapok, jadi hak mana ia ambil pada Syekh Abdul Qadir dan ambil, maka ia hantar balik semua. Ini dengan sebab jujurnya dan pula ikhlasnya hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dengan sebab dia dengarkan wasiat daripada ibunya, menjangan dek bahang kecek, jujur perkataan dan jujurnya hati kamu dan engkau Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani satu orang yang sangat hebat. Mau nak cerita sikit lagi. Cerita bagi Syekh Abdul Qadir Jalani, ada tok guru daripada Syam. Nak oyaknya.
Ni ibu bapa dengar dah cerita-cerita ni, bila-bila sambil lang kita saat ni duduk mengaji dengan kisah-kisah ulama dan daripada masalah kejujuran daripada ulama, daripada keikhlasan ulama yang duk karangkan kitab-kitab kepada kita, semua dapat kita boleh belajar dan dapat kita boleh mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ceritaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani laginya gapo dia? Ialah salah satunya satu hari Syekh kita di Syam, maka dihantarkan anak murid dia pergi kepada Baghdad untuk pergi bertemunya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kerana Syekh Abdul Qadir ni masyhur sangat, hebat sangat, sebab dia tu dikatakan Sultanul Aulia. Sebab tu ulama gelarkan dalam kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani namanya Sultanul Aulia. Maka Syekh ni dia ni ada karya, ada syarah di atas kitab bagi Nubzati Manaqibil Qatbi Ar-Rabbani bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka satu hari anak murid hak di Syam ni, hak di Suria ni, maka tok guru dia tidur sepek di atas tikar taman. Tuai pun nampak zahidnya, zahid daripada dunia, lokohnya hati daripada dunia. Maka dia saat ni tu sangat-sangat lekeh, sangat-sangat susahnya hidup pada dunia. Maka dia royak pada anak murid dia, dia kata, ya muridku, ya muridi, munggi sana pergi jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengoyaklah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata aku assalamualaikum kepada dia, aku wisalai ke dia. Lepas tu mengoyak gatik kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berdoa untuk aku gatik, minta aku ni zahid dengan Allah, zahid daripada dunia, dan aku ni hati yang tulen dan pula hati yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila murid hak daripada Suria, daripada Syam ni, apabila pergi siapa di Baghdad, siapa di Baghdad jumpa maka dalam majlis bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni, Allahu Akbar, sangat-sangat hebat. Syekh Abdul Qadir janguknya, Syekh Abdul Qadir hebatnya, Syekh Abdul Qadir saat ni tu orang yang janguk, orang hebat, pakaian pun isihnya. Maka dia rasa gapo? Dia berasa pelik. Dia berasa mikir le otak dia. Jadi tok guru dia hak rumah ni, hak di Suria di Syam ni, hak di Suria di Syam saat ni tu, jadi hak dia tok guru dia tidur atas tikar, serena tikar taman, tuai pun nampak lekeh, lagi pula zahid dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula nampak nampak kelopok, ya nampak biasa nampak, makna kata zahid sungguhlah. Tapi tengok Syekh Abdul Qadir Jailani ni orang nampak hebat, nampak lebih, nampak isih, makan ni pun isih, tuai pun isih. Pakuk mana tok guru dia saat ni? So Syekh Abdul Qadir Jailani tu berdoa kepada dia. Maka apabila dia royaklah, siapalah salai kata tok guru ya ke salai pada engkau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tok guru ya saya kata minta engkau tu berdoalah ke dia saat ni, minta hati tu ikhlas dengan Allah, hati tu betul dengan Allah Taala, jujur dengan Allah Taala. Maka lepas daripada tu dia klik mai ke Syam, dia royaklah cerita ni, dia kata, ya tuan guru, berasa pelik weh, Syekh Abdul Qadir ni mengoyak kata gini-gini, orang hebat, orang gini siapa kepada Allah Ta'ala. Tapi ku tengok engkau ni ya Syekhi, ya tuan guru, engkau nampak biasa, nampak lekeh tidur atas tikar taman gini. Tapi ku tengok Syekh Abdul Qadir nampak hebat, nampak janguk, nampak isih seperti ni. Maka tok guru dia, Syekh dia pun kata di Syam ni, dia kata, hei murid aku, mu nampak ya Syekh Abdul Qadir nampak hebat, mu nampak dia tu isih makan ni tu lebih-lebih, makan ni tu nampak isih-isih. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tu dalam hati dia sikit pun dia tak ada hubbud dunia, dalam hati dia sikit pun tak ada kasih ke dunia. Sungguh mu tengok aku ni nampaknya lebih, nampaknya tamada, nampaknya kelopok, nampak duk tahtikana tamak, nampak tuai kelopok, tuai tu cuma tuai tak ada isi. Tapi aku ni penuh dengan kasih dunia. Mu tahu tak muridku? Ni nak royak kata cerita daripada ulama-ulama ni, nak royak kata inilah cerita-cerita mereka, dan inilah mana katanya kelebihan-kelebihan ulama-ulama yang ada di kawasan hak yang kita royak Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setengah daripada syekh dan pula tokoh-tokoh ulama petani kita daripada syekh ni, dia ni pun salah satu daripada
orang yang sangat-sangat warok, yang timur dan cebok daripada ilmu-ilmu bagi tok Syekh Daud kita. Kandungan memperkena sebahagian daripada riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka di dalam riwayat kitab dia ni duk cara tentang hidup bagi tok Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dikata Sultan Aulia. Dia ni satu orang yang sangat warak, satu orang yang soleh masa budak-budak baiknya oleh hatinya. Maka mau nak cerita lagi satu cerita daripada Syekh Abdul Qadir. Kerana di dalam kitab bagi Lujainu Ad-Da'i fi Nubzati ataupun Nubzati Manaqibil Qatbi Ar-Rabbani ni. Maka ada cerita tentang hikayat cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dia ni satu waliullah. Ada satu orang yang kasih Allah Ta'ala ibu bapa. Sebab itulah manusia kita ni ia terbahagi kepada tiga. Yang pertama orang al-wusulu ilallah, orang yang sampai kepada Allah. Yang keduanya orang yang al-qurbatu minallah, yakni orang hampir ilallah, al-qurbatu ilallah, orang yang hampir kepada Allah. Yang ketiga al-bu'du anillah, yang tiga golongan daripada manusia ni orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duk bacakan kisah ulama, duk bacakan cerita ulama ibu bapa dan saudara-saudari, penonton-penonton semua, untuk kita boleh mikir dan pula untuk kita boleh di satu bahagian dalam hidup kita ni ambil iktibar, ambil fikir dengan kisah-kisah ulama ini. Karena dia daripada ulama-ulama dalam kitab Nubzati Manaqibil Qatbi Rabbani yang dikarangkan oleh Syekh kita ni, duk cara hidup, riwayat cerita hidup bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari, dia ni waliullah, dia orang yang sangat kasih kepada Allah. Sebab tu kita nak ayatnya manusia kita terbahagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama yang sebut oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ialah al-wusulu ilallah, yakni orang yang sampai kepada Allah. Apa maksudnya ibu bapa, penonton-penonton dan peminat-peminat semua, saudara-saudari? Orang yang sampai kepada Allah, makna kata hati dia duduk Allah, 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 Allah. Sebab itulah kata Umar Ibn Khattab. Dia kata sahabat Nabi, dia kata hatiku ni sekira lupa ke Allah satu saat, satu detik ke, satu sawani, nascaya aku hukum ke aku ni murtad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni ibu bapa, hati kita kena wida Allah, 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 ataupun la ilaha illallah. Tengok langit nampak ke Allah, tengok ke gunung nampak ke Allah, tengok air laut nampak ke Allah, tengok kereta berlari atas batas pun nampak Allah. Ni makna kata orang sampai ke Allah. Yang kedua al-qurbatu minallah, al-qurbatu ilallah. Golongan yang kedua pada manusia, orang yang berdamping kepada Allah. Makna kata orang duduk dengan Allah. Makna kan duduk dengan Allah, dekat dengan Allah. Makna kata dalam hari dia tu banyak dekat dengan Allah, banyak sebut Allah daripada sebut yang lain. Yang tiga al-bu'du anillah, yakni orang jauh daripada Allah. Makna kata orang ni ingat kepada al-ghiyar, ingat kepada al-aqwan, ingat kepada lain daripada Allah, banyak daripada Allah. Maka dalam kitab dia ni ada ceritanya, ada royak tentang sejarah hidup bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang tokoh sufi dan da'i zaman Sulaim, zaman silam yang terkenal di kota Baghdad. Makna kata Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia ni satu tokoh sufi, mana ulama besar sufi. Jadi ulama besar sufi, mana kata kalau di Baghdad sebut kata orang yang warak. Sebut kata orang yang warak. Gapo warak ibu bapa mau nak takrif bahasa Jawa sikit, nak wi pengenalan. Orang warak ni makna kata orang tinggal akan perkara yang syubhat. Tak sah kira kata masalah benda haram, benda syubhat, benda jadi keliru sikit sebanyak kata halal ke haram, ia tinggal terus. Sebab ia pegang hadis Nabi katanya innal halal bayyinun wa innal haram bayyin. Dan wa bainahuma umurun mushtabihat. Kerana di antara kedua, di antara benda yang halal, benda yang haram, ia ada perkara-perkara yang duk jadi keliru. Jadi ulama-ulama sufi ni,
Ulama sufi ni dikatakan ulama-ulama yang warok. Warok dengan Allah makna dia tinggal benda hok duk jadi keliru, benda hok duk jadi tak comel, benda hok duk jadi duk semampu di antara halal dengan haram, dia tinggal. Dia tinggal. Supaya kita di hari ni benda hok jadi haram, benda hok jadi halal, kita ambil belaka tak ada kira. Ibu bapa halal ke haram ke apa itu ni, capur belaka dengan getah kita, capur belaka dengan makanan kita. Sebab itulah kita tu jadi malah di dalam ibadat dan malah di dalam masa-Allah orang panggil masa-Allah di dalam ibadat taat. Sebab apa? Dalam makanan kita, dalam masalah minum kita tu ada bercampur. Maka ulama sufi yang katanya As-Sufiyu Ibnu Waqti. Ada dalam satu kitab risalah Al-Qushairiyah. Dalam satu kitab risalah Al-Qushairiyah katanya As-Sufiyu Ibnu Waqti. Bermula orang sufi saat ni ialah anak bagi waktu. Makna kata di dalam waktu dia saat ni tu dia jaga sangat. Waktu ni wak goning, waktu ni baca Quran, waktu ni semaya sunat, waktu ni semaya duha, waktu ni semaya zawal, waktu ni zikir dengan Allah, waktu ni buat masalah hijau umur, waktu ni buat hijau untuk keluarga. Makna kata orang sufi ni dia cari hijau dah paling pentingnya hijau titik plus diri. Dah titik plus diri. Amo nak cerita satu lagi. Cerita satu lagi daripada cerita nak katanya Syekh Abdul Qadir ni dikatakan ulama sufi, tokoh ulama bersufi, pembesar pada ulama sufi. Nak kata ulama sufi ni As-Sufiyu Ibnu Waqti. Makna orang sufi ni orang yang jaga masa. Masa ni wirid pas subuh, dia buat wirid. Kalau baca Quran pun baca Quran, semaya isyraq pun isyraq. Dan dai zaman silam yang terkenal di toko di kota Baghdad. Dia ni dikatakan orang yang terkenal daripada da'i, daripada pendakwah Islam di zaman itu. Terkenal di kota Baghdad. Selesai diterjemuh di Makkah pada hari Ahad. Kitab dia ni kitab Lujai Ad-Da'i bagi Tok Syekh kita ni. Tok Syekh mana? Ialah bagi Tok Syekh ni dia kita saat ni tu ialah daripada tokoh. Lagi pula dia selesaikan kitab karangan Lujai Ad-Da'i fi Nabzati fi Nubzati Manaqibil Qatbi saat ni tu pada hari Ahad. 15 Safar tahun 2292. Bersama pertengahan Marij ialah 1875 cerita ke pertama di matbaah Murabbiyah saat itu mana ialah Makkah selesai pada hari bulan Rabiul Tsani 13 sebelah ialah dikatakan tahun 13 1311 tu makna selesai karangan dia bersama November ialah 1893 ni makna kata kitab ni selesai. Kemudian kitab ni duk cerita tentang ulama-ulama ataupun duk cerita tentang masalah riwayat cerita hidup bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Kerana duk sakut pau dengan cerita bagi Syekh Abdul Qadir Jailani daripada tokoh ulama-ulama sufi. Sebab itulah ulama-ulama sufi ni mana ulama-ulama yang nak menjalanikan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak membersihkan diri semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah daripada Syekh kita katanya sebab itulah ulama-ulama yang dulu yang paling pentingnya kerja itu hak titik plus sendiri. Titik plus mereka sendiri. Mereka kalau tapung kasut pun tapung kasut, kalau kerja gosok kasut pun gosok kasut, kalau cuci kasut pun cuci kasut. Tapi mereka kerja pilih kerja saat itu hak yang apa, hak yang jadi daripada titik peluh mereka sendiri. Makna mereka saat itu titik peluh sendiri saat itu, itulah dikatakan hijau-hijau mereka. Mereka cari titik hijau saat itu, hijau hak mereka. Suka lagi pula minat mereka lagi pula. Hijau hak mereka saat itu. Perlu nak hijau, makna kata hijau daripada makna kata hak titik peluh mereka sendiri. Ini daripada hijau ulama-ulama dulu. Maka daripada setengah kita cerita ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kitab yang kedua dikaryakan oleh Syekh ini Al-Wahahibu Al-Makkiyah fi Ta'ribi Tajwidil Adaiyah. Mengenai ilmu tajwidil Quran. Kitab yang kedua yang dikaryakan oleh Syekh ini ialah kitab Al-Wahahibu
wahahibul makkiyah, ialah daripada pemberian bahasa Mekah pada ta'rif, pada gapo, ialah mengubahkan ataupun ta'rif, nak mengerak daripada tajwid ataupun al-adaiyah. Mengenai ilmu dalam kitab ni ialah nak mengenai dengan ilmu tajwid ataupun ilmu tertengik nak mempercomelkan daripada Al-Quranul Karim. Terjemuhnya daripada kriya gurunya, daripada terjemah daripada guru dia lah, Syekh Ahmad bin As'ad Ad-Dahan, selesai dari terjemuh pada hari Ahad 9 Rajab tahun 1290 ni, bersama 1879. Kitab ke pertama di Matma'ah Al-Murabbiyah Mubarriyah, di Matma'ah Mubarriyah ialah Makkah pada awal Zulhijjah 3304, bersama dengan 1887. Dia ni dikata ditasih oleh muridnya Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain, ialah tu Faridatul Ma'ani tasihkan kitab ini. Sebab itulah ibu bapa yang dihormati, pada petang ni insya-Allah kita marilah bersama-sama kita ambillah contoh-contoh daripada ulama yang tinggalkan kitab-kitab kepada kita. Maka dalam kitab ni kita carilah, kalau kita pandai baca, kita carilah setengah daripada kitab Syekh Nidi yang karya namanya Lujainud Da'i fi Nubzati Manaqibil Qatbi Ar-Rabbani, ialah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang duk carakan riwayat-riwayat bagi Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kitab yang kedua bagi Syekh Nidi ialah kitab Al-Wahahibu Al-Makkiyah, pada duk cara tertengih ilmu tajwid. Itulah pesan ni, sikit sebanyak daripada amal pada petang ni. Insya-Allah mudah-mudahan minta Allah Taala panjangkan umur saya sendiri, dan umur bagi ibu bapa dan pendengar-pendengar semua. Minta Allah Subhanahu Wa Taala umur yang ada sikit sebanyak ni minta jadi kebajikan, minta jadi kebaikan, minta semua ilmu-ilmu yang ada sepatas lidah minta jadi naf'at untuk amba sendiri dan untuk antum, dan pula umur kita ada ni minta jadi naf'at untuk kebajikan dan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita samalah mari mengingati ke Allah, sama-sama kita nak carikan Allah, carikanlah agama Allah, carilah cara-cara hidup Nabi, tengokkanlah hidup Nabi yang sebenar, lepas tu carilah cara hidup ulama yang sebenar. Mudah-mudahan kita saat ni dalam rumah tangga kita dirahmati Allah dan diberkati Allah dan beri naf'at oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kehidupan kita tak lain tak bukan, hidupan kita saat ni tu semua itu kena mati, semua itu kena tinggal, semua itu kita saat ni tu kena tinggalkan. Maka tinggal kita saat ni, kita nak buat lagu mana selepas pada tinggal kita, ni pesan ni sikit, selepas dah tinggal kita nak cedek gapo, kita nak buat gapo ibu bapa selepas pada mati kita. Kalau kita tak cedek, maka kita sesalah. Supaya sekarang kita tengok misal contoh sekarang ibu bapa, sekarang lah ni kita timbulkan masalah satu penyakit. Bagi orang ada duit hadok taruh dah, alhamdulillah, boleh duk makan duit hadok taruh saat ni tu, duk kerja mari taruh mari ratus-ratus ribu, maka dia tak ada serabut sangat. Boleh cedeklah makan ni tu daripada duit dia, untuk keluarga, untuk anak dia. Tapi bagi orang yang tak taruh masalah duit, tak ada taruh cadangan, maka marikan satu penyakit COVID lah ni susah sangat-sangat. Sebab apa? Bekalan yang dia nak makan masa ketika susah, maka ketika kedai pun katuk, masalah jualan pun katuk apa saja, maka jadi susah sebab dia tak ada cedekkan bekalan. Supaya tu juga kita di akhirat nanti, ibu-ibu dan bapa, maka kita ni cadangan gapo untuk kita nak pergi ke akhirat. Kalau kita tak cadang, maka kita saat ni sangat-sangat terisau, sangat-sangat berkelai kabut, sangat-sangat kita saat ni tu nak cari jalan tak temu. Sebab itulah Tuhan kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan cadanglah oleh kamu, maka cadangan kamu saat ni tu untuk takwa. Siap tu takwalah paling besar untuk kamu. Sekadar tu dulu petang dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.